pernah teringat benda tu. Masa hamba hidup aja dunia dulu, masa tengah duk sihat dulu, masa tengah duk ada duit ringgit dulu, masa tengah duk senang dulu, masa tengah kawan ramai dulu. Pernahkah hang teringat kata satu hari esok hang akan mati, hang akan jumpa Allah? Pernah tak hang ingat benda tu? Fayaqulu la. Manusia pada masa itu jawab itu depan Tuhan. Dia kata tak, saya tak teringat kata saya nak mati satu hari. Jatuh. Fayaqulu lahu, maka Tuhan kata dekat dia ni, al-yawm ansaka kama nasitani. Tuhan kata hari ni aku lupa ni, pasal dulu aku lupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tadi petang dah dekat Nasak satu orang hantar main satu. Lah zaman WhatsApp lah ni saya kata dia main cerita ni kadang tak ada tengok banyak nak kawin baca. Tadi saya pergi baca dah tu. Pak tu juga boleh baca je. Dia kata apa? 1 jutawan sakit tenat nak meninggal dunia. Tak perlu ni apa. Satu orang kaya sakit tenat nak meninggal dunia. Panggil anak. Dia kata ke anak dia, esok ayah mati, satu ayah minta. Ayah ada satu setukit buruk dalam laci tu. Setukit buruk dalam laci tu. Berlubang dah setukit tu pun, tapi setukit tu sangat sentimental dengan ayah. Ayah minta ke hampa ni semua ni satu dia. Minta masa orang kapan ayah esok, bagi ayah pakai setukit tu. Jangan buat serius sangat. Cerita ni tak ada lah hadis. Tak buat serius macam ni. Tak ada ni cerita saja. Cerita. Lepas itu anak-anak dia pun kata tak apa. Ayah dia pun selamat meninggal dunia. Main dah orang mandi, mayat apa semua, masa nak kapan apa semua. Abang besar ni bawa main sedikit tu. Saya kata imam, ayah pesan dia nak pakai sedikit ni. Wih, tu imam kata, mana orang mati bila pakai sedikit? Tu imam kata, orang mati kain kapan saja. No, sedikit tak boleh. Anak-anak kata, tapi ayah pesan juga ni. Ayah pesan juga dia nak pakai kat sedikit ni. Sedikit ni buruk tu imam, tapi bagi ayah sedikit ni ada banyak cerita. Ayah nak pakai juga. Tak boleh tu imam kata. Aku tak pernah dengar lagi main nak bagi pakai sedikit. Yolah. Jangan serius, benda ni tak serius. Tapi dia cerita, kan? Satu orang kata, okey, dia lah macam ni. Kita panggil lawyer dia. Jutawan, orang kaya, dia panggil lawyer dia. Tentu dia ada 3 wasiat apa buat, ada cerita macam sedikit ni pun mana. Panggil lah, dia kata, Aqlakan ni. Nama Aqlakan tu. Sulaiman Aqlakan. Lawyer. Main, lawyer. Lawyer main ada, dia kata memang arwah ada 3 satu wasiat buka baca. Lawyer pun baca, Sulaiman Aqlakan baca. Ayah dia tulis di situ, Assalamualaikum anak-anak yang ayah kasihi. Ayah pasti apa tengah lu berbalas zakat dengan tu imam ni yang kata segaraga ni sudah. Dia kata ayah pasti, dia kata apa tengah lu berbalas zakat dengan tu imam ni, kis setukin buruk ayah ni. Tentu tu imam akan kata mayat tak pernah pakai setukin. Dan ayah sebenarnya bukan nak pakai sedikit tu. Cuma ayah nak habaq dekat apa semua. Dia kata, dengan keadaan ayah hari ini yang sudah jadi mayat, yang sudah jadi jenazah, jangankan rumah banglo, jangankan kereta mewah, jangankan duit juta-juta, ayah tak boleh bawa. Sedikit buruk pun ayah tak boleh bawa. Dia nak habaq yang tu. Fikirlah wahai anak-anak, ayah tinggal dekat hamba duit juta-juta. Hari ini duit itu langsung tak bagi apa manfaat dekat ayah tu. Bahkan sedikit yang tak ada nilai
pada mata manusia pun tak boleh ayah bawa ke sana. Ayah hanya balik membawa amalan ayah yang kalau ikhlas adalah kebaikan di sisi Allah. Anak-anak semua, dia kata, ingat apa yang Allah suruh buat, buat. Apa yang Allah larang jangan buat, jangan buat. Itulah yang akan membantu kita di sana. Doakan ayah, betul-betul. Bila Sulaiman akhlakkan baca ni, semua pun dengar-dengar berdebu dalam hati. Masya Allah. Last punya pengajaran ayah tiga ke anak-anak. Last punya pengajaran. Masya Allah. Kita dulu nampak rumah, dulu nampak kereta, dulu nampak harta dalam bank, dulu nampak saham dia, dulu nampak apa. Itu jangan cakap. Tukin buruk pun tak boleh nak bawa pergi. Apakah lagi nak bawa benda-benda ni semua? Tak boleh untuk nak bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekan. Saya baca itu tadi. Siapa mau bagi nombor telefon tadi datang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan hadis, tapi cerita macam ni pun kadang-kadang kita dengar. Satu benda kita boleh ambil fikir. Masya Allah kata, sangat membawa pengajaran kepada manusia semua. Dalam hadis tadi, Nabi SAW kata apa? Tuhan kata, al-yawm ansata kama nasidani. Hari ini aku lupa kepada hamba seperti mana hamba lupa kepada aku masa hamba hidup di atas dunia dulu. Maksudnya apa tuan-tuan? Jangan kita jadi orang yang lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takut dia apa? Takut di waktu kita mengharapkan Allah tolong kita, Allah buat lupa kita. Habis pada masa itu sudah terlambat. Kita nak buat apa pun tak ada. Nasib sudah jadi berubah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So hari akhirat ini adalah hari yang manusia ni sampai singkat kain untuk nak menghadapi dia. Firman Allah, yauma yukshafu an saqib. Sebut olehmu wahai Muhammad, hari akhirat adalah hari yang terbuka putih. Itu perkataan ibarat. Satu ibarat ketika kesusahan hari kiamat dan hari hisab dan hari pembalasan. Kerana seseorang itu apabila dia bercawat kain, maka terbuka petihnya. Dan itu menunjukkan dia nak menghadapi satu kerja yang sangat susah, lagi sangat berat. Firman Allah, wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Dan diseru mereka itu, yakni orang kafir ni, kepada sujud, kepada tunduk Allah, kepada ikut Islam. Cuba nak bagi iman kepada mereka itu, maka tiada kuasa sujud akan mereka itu. Ajak dunia dulu orang ajak ikut Islam, ajak sujud kepada Allah, tak mau ikut. Akhirat susah. Maka jadilah belakang mereka itu keras akan tulang satu. Tak boleh nak sujud ni seolah-olah tulang belakang berat. Nak sujud pun tak boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyi'atan absaruhum. Hal keadaan mereka itu hina, mata mereka itu tiada terangkat ke atas. Di hari akhirat esok kita akan baca ayat yang akan datang insya-Allah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah. Itu ayat akan datang ni sangat menakutkan ayat ni. Ni surah Al-Ghashiyah ni sangat menakutkan. Allah sebut dalam ayat tu, hal ataka hadithul ghashiyah. Tidakkah telah mai kepada hangpa cerita tentang hari yang disebut Al-Ghashiyah ni, yang pada hari itu wujuhun, wajah-wajah manusia pada hari itu yauma idzin khashi'ah, tunduk hina, nak angkat mata pun tak berani hari itu. Manusia di mahsyar esok, manusia yang nak angkat mata pun tak berani. Orang salah ke kan? Saya budak sekolah, habis sekolah, cikgu disiplin pagi, tak berani angkat mata tu dulu. Cikgu tanya, hangga yang panjat siling tu? Woi, aku tanya hang tak dengar kan? Cikgu ni pun jenis macam tu. Woi, aku tanya hang tak dengar kan? Angkat sikit, angkat kepala dari mata, tengok bawah. Tak berani nak tengok muka cikgu tu. Ini kan pula hari akhirat tuan-tuan. Siapa nak berani angkat mata nak tengok ke depan?
Allah sebut dalam ayat ni, khasyi'atan absaruhum, hal keadaan hina mata mereka itu, tunduk ke bawah, tidak terangkat ke atas sedikit pun. Maka ketika itu sujud segala orang mukmin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya. Maka jadilah muka orang mukmin pada hari itu putih dan lebih bercahaya daripada matahari, manakala muka kafir munafik menjadi hitam pada hari itu. Hari itu Tuhan tujuh. Kalau kita baca hadis panjang tentang mahsyar ni, lagi takutlah. Ni hadis panjang tentang mahsyar ni, cerita kelang kabut mahsyar ni. Kelang kabut apa? Kelang kabut nak cari siapa boleh duduk. Keadaan dahsyat mahsyar ni sehingga menyebabkan manusia pada hari itu duk cari siapa boleh tolong kita. Hadis cerita kata pergi jumpa Adam alaihissalam. Nabi Adam kata, aku tak payah tolong, aku pun ada kes dengan Tuhan. Pergi jumpa Nuh alaihissalam. Nuh kata, aku tak payah tolong, aku pun ada kes dengan Tuhan. Pergi sampai last sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Hadis banyak. Nabi Muhammad sujud kepada Allah, sujud minta kepada Allah, ya Allah, ini umat aku, tolonglah mereka. Ni di mahsyar ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hari-hari duk selawat ke dia ni, yang kita hari-hari dengar orang sebut aja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambut sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni manusia yang Allah bagi dekat dia keistimewaan, dia boleh syafaat orang di hari akhirat itu. Dia saja yang boleh. Nabi sujud kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pula tak boleh tengok Nabi Muhammad sujud. Allah terus kata dekat Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Allah tak boleh tengok Nabi Muhammad sujud ni, Allah tak boleh tengok. Allah suruh dia angkat kepala, minta apa yang kau nak minta. Itu dia yang kata istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tunduk aja. Tuhan kata, Muhammad angkat kepala, minta apa yang kau nak minta, aku bagi. Tuhan kata. Nabi Muhammad kata, ya Allah, mereka umat aku, tolong mereka. Allah bagi syafaat sebahagian. Nak boleh lepas daripada mahsyar itu pun satu besar punya nikmat. Belum cerita masuk syurga lagi. Ni nak bagi cepat keluar daripada mahsyar itu sudah satu nikmat besar. Tak boleh tahan mahsyar ni. Keadaan mahsyar ni keadaan yang manusia tidak akan boleh tahan. Oh tuan-tuan, belum cerita neraka lagi. Mahsyar tu saja pun tak boleh tahan. Sana sini bicari Nabi-Nabi ni, nak minta tolong, minta nak segera keluar daripada kawasan susah ni, yang kata mahsyar ni. Neraka tak saya cakap. Lepas daripada mahsyar nak kena pergi sirat pula, nak lintas sirat tu pula. Ada manusia lintas seumpama kilat. Nabi kata, ada manusia lintas seumpama naik kuda yang paling telah. Ada manusia lintas macam orang pelari. Ada manusia melintas macam berjalan kaki. Ada manusia melintas merangkak. Ada manusia melintas mengesot. Ada manusia melintas dalam keadaan muka tomon atas titi. Macam mana tu nak jadi tu? Bergantung kepada kita di dunia macam mana. Tuan-tuan, cerita besar tuan-tuan. Atas dunia kita orang macam mana? Kalau di atas dunia ni kita VVIP di sisi Allah. Di sisi Allah kita ni VVIP, very very important person di sisi Allah. Lintas macam kita. Kalau kita di atas dunia ni sekadar orang kenamaan saja di sisi Allah, kita boleh berlintas macam mana kita naik kuda yang dipacu laju. Tapi kalau atas dunia ni kita satu duri, macam mana lintas kita di atas sirat tu, Allah yang mengetahui. Dalam pada duk mengesot tu ada pula ni cakok-cakok besi, duk cakok kita ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, baca hadis tu kita tidak takut jatuh dalam neraka. Berjumpalah kita yang kata neraka tu apa benda.
Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Masya Allah. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ni api yang apa tengok atas dunia. Nabi tunjuk api. Ni api yang kita duk masak makan, duk masak minuman ni. Ni api ni yang kita guna di atas dunia ni, juz'un min 70 juz'an min harri jahannam, 1/70 daripada panas api neraka jahannam. Ni hak kita guna masak ni, duk pakai dapur gas dapur, hak daripada goreng capai jauh tu orang lagi ganas api tu. Dia kolak, tung, dia bunyi tu. Ada rumah kita ni, tu pun kena melecup lah. Capai jauh ni ambil, yang tu baru 1/70 daripada neraka. Baru ni di Masjid Abdullah Fahim kita cerita panas matahari, pasti gerhana bulan ya pasal kita cerita panas matahari, bulan takut. Tuan matahari yang kita duk tengok tu sampai ke bumi 150 juta kilometer dalam hari. 150 juta kilometer jarak matahari dengan bumi, 150 juta kilometer. Cahaya dia nak terjun dekat kita di sini ambil 8 minit. 8 minit ya. Daripada matahari itu cahaya dia nak tembak mai ke bumi ni 8 minit ya. Cahaya matahari nak sampai ke bumi jarak 150 juta kilometer tu dia ambil 8 minit ya untuk sampai. Panas api matahari tu, api dunia tu, api dunia belum cerita api neraka lagi. Api dunia, matahari tu berbola matahari tu masih duduk dalam kategori api dunia. Panas dia kata permukaan matahari itu saja 5,500 darjah Celsius. Panas permukaan matahari 5,500 darjah Celsius. Teras dia, inti kepanasan dia yang tengah tu ada 15 juta darjah Celsius. Masih api dunia lagi, belum api neraka lagi. Lautan gas hidrogen yang bertukar menjadi helium di permukaan matahari tu, kan api tu keluar daripada permukaan matahari tu, dia keluar putih naik, dia keluar putih naik tu. Jarak tembak api tu daripada permukaan matahari tembak naik ke angkasa tu, dia kata 100,000 kilometer. Dia tembak ni, tu tembak. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, itu masih api dunia, belum api neraka. Api neraka ni apa dia? Nabi SAW kata, wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Bila Nabi habaq lagu tu sahabat kata, wallahi demi Allah ya Rasulullah, tu pun dah cukup panas dah bagi kami, cukup dah panas tu. Nabi kata apa? Fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Nabi kata tu tak panas lagi. Api neraka Allah gandakan lagi 69 kali lagi panas tu untuk nak bakar hamba di neraka ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, jangan main-main dengan Tuhan. Pernahkah manusia hadu lawan Tuhan ni teringat benda ni semua? Tak teringat ke Tuhan. Dia tu ingat tak apa benda ni semua. Dia berjumpa isu, baru dia tahu silapnya dia di atas dunia ni kerana tidak memilih untuk taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat tadi dia kata, wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, diseru mereka supaya sujud, mereka tak boleh nak sujud. Khasyi'atan absaruhum, di hari akhirat esok biji mata duk tengok ke bawah dalam keadaan hina. Tarhaquhum zillah, meliputi akan mereka itu oleh kehinaan pada hari akhirat. Jadi orang salah, tunduk hina di depan Allah.
menyesal dan duka cita kerana tiada beriman semasa di dalam dunia. Hari itu menyesal yang Allah Ta'ala kata, wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dan sesungguhnya adalah mereka itu diseru di dalam dunia dulu supaya sujud sembahyang, dan ketika itu mereka masih sihat dan selamat. Dunia dulu sihat elok, Tuhan suruh sujud sembahyang, tak mau. Hari ini apa nak menyesal apa hari ini? Maka tiada sembahyang mereka itu masa di atas dunia, dan tidak beriman mereka itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul dalam Quran Tuhan kata apa? Wa yaqulul kafir. Surah apa kan? Allah kata wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ganti ayat. Allah sebut dalam Quran wa yaqulul kafir, orang-orang yang ingkar ni di hari akhirat esok dia kata apa? Ya laitani. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau kami ini kekal jadi tanah. Maksudnya mati, tanam dalam tanah. Terus kekal dalam tanah itu, tak mau bangkit dah. Di hari akhirat untuk dibicarakan, untuk dihisab, untuk dihantar ke syurga ke neraka, tak mau dah. Biar kami terus jadi tanah pun tak apa. Nampak ke kan? Manusia bila berjumpa dengan keadaan macam ni, begitu penyesalan dia. Nah, Allah kita orang bilang tu, lepas ni kita masuk fadzarni wa man yukadzibu bihadzal hadits ni. Ayat yang berikut ni Tuhan kata apa? Tuhan kata leave it to me. Fadzarni, leave it to me. Tuhan kata okey, nah, serahkan aku lepas ni. Mereka yang di atas dunia dulu tak mau jadi orang Islam, hari ini serahkan aku. Aku tahu nak buat macam mana tadi. Ataupun mereka jadi orang Islam, tetapi orang Islam yang bantah. Tuhan kata fadzarni, hari ini tinggalkan aku lepas ni. Apa mana yang beriman, yang percaya elok, apa pergi masuk syurga. Lepas ni tinggal. Tuhan kata fadzarni, leave it to me. I know how to handle that. Tentu jangan ingat Tuhan tak arti cakap orang putih. Ada bahasa orang putih itu pun daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bagi mereka kat manusia. Di dunia ni kan, kita jumpa orang kadang-kadang dalam TV, dia bila orang interview dia kan, dia macam nak cakap Melayu susah. Padahal boleh. Saya aksen nak tunjuk kata dia ni Melayu tak apa boleh, dia orang putih boleh. Pergi sana itu tuan dia cakap orang putih. Tak arti Melayu kan, tuan kata tak arti Arab kan, main leave it to me. Dia orang putih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Lepas ini kita sambung fadzarni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Tuhan kata tinggal mereka kat aku depan ni, mereka yang mendustakan Quran dan hadis Nabi aku. Tinggal dekat aku, tengok apa Tuhan nak buat dekat depan ni. Insya-Allah kita tengok depan. Kita sambung dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha